محمدا رسول الله ويقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini izinkan saya insya-Allah untuk berkongsi satu tajuk, iaitu ujian adalah khabar gembira bagi orang mukmin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, semua orang faham bahawa hari ini kita berhadapan dengan berbagai bentuk ujian dan cabaran. Ujian yang luar biasa, yang sangat dahsyat, yang mana rata-rata kalau kita tak faham agama, tak kuat iman, kita akan selalu mengeluh. Kita akan selalu kecewa, mengadang, marah dan sebagainya terhadap ujian-ujian yang ditimpakan kepada kita. Jadi mudah-mudahan saya yang bercakap, bersyarah tentang tajuk ini, mudah-mudahan saya diberi kekuatan untuk mujahadah, untuk menanggapi bahawa setiap ujian yang datang kepada kita ini adalah sebenar-benarnya baik untuk kita. Khabar busra. Itu yang ramai orang tak faham, kurang yakin. Ujian ni semua orang tak nak. Tapi dalam masa yang sama tak boleh jugalah buat main ujian. Itu pun tak boleh, sombong. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, mudah-mudahan kita faham bahawa setiap apa yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, setiap yang ditakdirkan kepada kita, Allahu Akbar, baik berlaku insya-Allah. Lebih-lebih lagi sekarang ni nak menentukan siapa yang layak jadi pengikut Fatah Tamimi, siapa yang layak menjadi tentera Imam Mahdi. Mesti bukan ibadah saja, dihadapkan dengan ujian. Ujian anak, ujian isteri, ujian cucu, ujian macam-macam ujian nak. Ujian kesihatan, ujian keuangan. Baik, tajuk dia ialah ujian khabar busra. Manusia itu seistimewa manapun tidak dapat lepas daripada ujian yang menyusahkan. Raja diuji, orang yang berkuasa diuji, orang kaya diuji, yang pandai diuji. Apatah lagi rakyat jelata dan orang biasa yang tak ada duit, yang miskin, yang susah. Yang susah lah. Rakyat jelata ada juga, yang kaya, jutawan pun ada. Semua orang diuji. Raja diuji, yang berkuasa, yang kaya, yang pandai. Rakyat, orang biasa, semua diuji. Ujian mereka bertimpa-timpa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Ujian-ujian itu pula banyak caranya, bukan satu perkara. Di antara ujian-ujian itu sakit yang bermacam-macam jenisnya. Sakit kaki, sakit lutut, sakit kepala, sakit badan, kencing manis, darah tinggi, gout, Allahu Akbar, sakit jantung. Macam-macam kita sakit. Yang miskin papa, orang kata kita orang hina, hasad dengki manusia. Tapi kita tak faham. Kita tak faham. Apa maksudnya kita tak faham? Kalau kita faham, orang kata, orang hina, hasad dengki, itu adalah pahala percuma. Orang kata, kita dapat pahala. Orang hina, kita dapat pahala. Orang hasad dengki kita dapat pahala. Orang hasad dengki dengan kita dapat pahala. Ustaz, itu labun boleh lah Ustaz. Sembang. Orang Kuala kata sembang boleh. Tak kira lah orang Kuala ke Manung, ke Bota, ke Parit, ke mana pun. Tapi begitulah realitinya. Orang kata hina, hasad dengki. Kalau kita ada iman, kita reda, dapat pahala. Itu sebenarnya. Nak bagi kita pahala, nak hapus dosa kita. Selagi kita tak surrender, tak terima takdir, selagi kita tak boleh terima kenyataan, kita tak boleh jadilah orang yang bertakwa, tak boleh jadi pengikut Fatah Tamimi, tak boleh jadi tentera Imam Mahdi, jadi orang biasa.
Kalau orang biasa ni maknanya masuk neraka dululah. Iman tak kuat. Itu yang mudah faham. Sebab itu jangan kita keliru. Orang Islam banyak masuk neraka sebab ada dosa. Orang Islam kan ada dosa. Tapi orang bertakwa automatik Islam. Kalau orang Islam belum tentu lagi bertakwa. Itu sebenarnya sifir dia. Ada lagi hujan dilanggar kereta, jatuh daripada tempat tinggi. Bukan orang tua jatuh, budak-budak pun ada jatuh. Yang patah kaki, kematian keluarga. Ni akibat COVID ni, akibat vaksin ni, macam-macam bencana alam yang sering terjadi kepada manusia. Peperangan berlaku di kalangan manusia. Semua ada hikmah. Janji kita ada iman. Ada iman mati kena tembak ke, ada iman orang bunuh kita. Syarat dia ada iman. Kita selamat dekat sana. Betul tak betul? Berbagai-bagai jenayah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ujian itu tidak ada seorang manusia yang terlepas darinya. Ini poin besar. Ujian itu tidak ada seorang manusia yang terlepas darinya. Sila kita ni hamba Allah. Tak ada kuasa. Hamba Allah tak ada kuasa. Oleh kerana ujian ni pun tak ada seorang manusia yang terlepas daripadanya. Kalau begitu, ni soalan lah. Di manakah kebahagiaan manusia? Kadang-kadang ujian itu bertimpa-timpa, bukan satu saja. Ada kalanya ujian itu di samping sakit. Udahlah sakit, miskin pula orang. Udahlah miskin, orang kata lagi, kena hina lagi. Jadi maknanya, kalau orang tak kenal akan Tuhan, tak faham kerja Tuhan, tidak tahu hikmah dan rahsia sebab Tuhan jadikan ini, manusia akan kecewa, sakit jiwa, ada yang putus asa, bunuh diri. Kemudian di akhirat masuk neraka. Subhanallah, dahlah dapat ujian, udahlah sakit, udahlah miskin, kena kata, hina pula. Kecewa, sakit jiwa, putus asa, udah sampai akhirat masuk neraka lagi. Allahu Akbar. Sebab tak sabar, sebab tak reda, sebab tak boleh terima, sebab tak kenal Tuhan, tak faham kerja buat Tuhan, tak faham peranan Tuhan, tak faham hikmah Tuhan jadikan ujian itu. Sebenarnya mereka yang kena ujian ni masih ada hiburan, masih ada kebahagiaan. Saya ulang semula. Kita yang ditimpa ujian dengan pelbagai-bagai bentuk apa saja, masih ada hiburan. Kita masih ada hiburan. Masih ada kebahagiaan. Contoh, kita diuji, manusia diuji penghapusan dosa. Kita diuji oleh manusia nak dibanyakkan pahala. Kalau kita boleh sabar, terima, reda, di akhirat masuk syurga, diberi istimewa. Manusia diuji, kita diuji. Kita diuji, nak ditinggikan darjat di akhirat sana, dalam syurga. Tuhan kurangkan kaya kita di dunia, nak dilebihkan di akhirat. Kurangkan nikmat dunia, lebihkan di akhirat. Di syurga yang tak ada tandingannya. Diuji manusia dengan berbagai ujian. Kalau manusia reda, kalau kita reda, dianggap ibadah. Apa yang kita ceritakan. Jadi apa yang saya ceritakan, apa yang kita bahaskan, apa yang kita kongsikan. Jadi apa yang dikongsikan tadi, bukankah itu hiburan kepada manusia? Dengan syarat kalau manusia itu faham peranan Tuhannya. Bukankah ujian itu penghibur lara kepada jiwa manusia? Kalau dulu bukan Sudirman saja penghibur lara, tapi Allah Subhanahu Wa Taala penghibur agung kepada kita semua manusia. Setiap saat, detik dan ketika dia menghiburkan kita. Jadi tak usah dah kiralah ustaz ni labun je. Labun ke tak labun ke, kita semua memang kena mujahadah, memang kena jadi orang baik. Memang kena tinggalkan dosa dan maksiat. Jadi tuan-tuan, saya mengajak diri saya, marilah kita senantiasa berusaha. Kalah 1000 kali pun tak apa, kita usaha lagi. Jangan kita jemu daripada bertaubat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.